Bagaimana cikgu-cikgu ingin menggunakan buku modul LMO dalam proses PDPC dan PDPR? Terlebih dahulu, kami nak tekankan dekat sini, buku modul LMO adalah ditulis berdasarkan format pentaksiran baru SPM mulai tahun 2021. Buku ini juga merupakan buku mesra PDPR kerana ianya mempunyai ciri-ciri yang boleh menggunakan untuk menjalankan kelas dalam talian. Selain daripada itu, buku ini juga ditulis mengikuti DSKP dan silibus yang terkini. Cuba cikgu lihat logo ni. Ini adalah logo penerbit rasmi buku teks KSSM Matematik tingkatan 5. Kalau cikgu nak tahu, penerbitan Pelangi merupakan penerbit buku teks matematik tingkatan 5 yang terbaru. Jadi buku ini 100% mengikut silibus dan buku teks yang terkini. Buku ini juga ditulis mengikut subtopik yang ada di dalam buku teks. Jadi setiap topik akan dimulakan dengan nota imbasan. Apa tu nota imbasan? Nota ini merupakan nota ringkas, lagi penting dalam setiap subtopik yang berkenaan. Cikgu perhatikan nota imbasan ni. Bahagian ini disediakan dalam dua bahasa. Maka ia boleh digunakan sama ada cikgu mengajar dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Cikgu boleh gunakan nota imbasan ini semasa menyediakan PowerPoint presentation untuk ditunjukkan kepada murid semasa kelas dalam talian. Senang kan? Buku ini juga menyediakan nota dalam bentuk peta minda bagi memudahkan murid mengingati konsep dan fakta yang penting. Nota ini disediakan dalam bentuk kod QR seperti yang ditunjukkan ini. Jadi kod QR ini terletak di mana-mana tempat yang bersesuaian. Cikgu boleh menggunakan peta konsep yang terdapat dalam kod QR tersebut untuk dipamerkan ataupun ditunjukkan kepada murid sewaktu kelas Google Meet. Apa lagi yang menarik? Okey, dalam buku modul LMO ni, setiap soalan akan diberikan satu contoh terkerja sebelum murid mula membuat latihan. Ianya adalah menunjukkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan yang berkenaan secara sistematik. Sekarang cikgu lihat gambar raja. Contoh terkerja menunjukkan cara mendapatkan jawapan dengan langkah yang betul. Dengan ini, murid dapat menguasai teknik menjawab soalan dengan menjawab soalan di sebelahnya yang mempunyai corak persoalan yang sama. Dalam buku ini juga di halaman yang bersesuaian terdapat bahagian tip yang berkesan dan bermanfaat untuk membantu murid menguasai teknik menjawab soalan dengan betul. Untuk pelaksanaan PDPR, cikgu boleh masukkan nota tip ini ke slide PowerPoint presentation cikgu untuk digunakan semasa sesi Google Meet. Tip atau panduan menjawab soalan juga berbentuk seperti ini, jadi murid akan lebih memahami jalan kerja pengiraan yang terlibat. Bagaikan pepatah, all roads lead to Rome. Jadi penyelesaian matematik tidak terbatas kepada satu kaedah saja. Oleh itu kita ada sediakan kaedah alternatif di bahagian buku yang bersesuaian untuk menunjukkan penyelesaian masalah menggunakan jalan kira yang lain. Kaedah alternatif ini juga dapat merangsang murid supaya berfikiran secara kritis dan kreatif untuk mencari jawapan. Kaedah alternatif dalam buku juga boleh ditunjukkan dalam bentuk seperti ini. Menggunakan kalkulator saintifik adalah penting dalam proses pengiraan, tapi ada juga yang tak mahir menggunakannya. Sebab tu kami sediakan sudut kalkulator untuk memahirkan murid-murid dalam penggunaan kalkulator saintifik. Best kan ada tutorial mudah macam ni? Selain daripada itu, buku ini juga terdapat info di bahagian yang berkenaan di mana ianya mengandungi maklumat tambahan tentang soalan atau topik yang berkenaan. Kemudian kita ada kesalahan lazim yang diletakkan di mana-mana tempat yang sesuai di dalam buku ini. Di dalam seksyen ini kami tampilkan kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid semasa menjawab soalan tersebut. Jadi ini boleh dijadikan sebagai peringatan kepada murid supaya tidak mengulangi kesalahan itu. Soalan-soalan dalam setiap subtopik akan dilabelkan dengan ikon TP seperti ini ataupun kami biasa sebut sebagai tag TP. Kami letakkan tag TP pada soalan yang sesuai supaya cikgu boleh senang mengenal pasti standard prestasi soalan yang berkenaan. Ini dapat menyenangkan lagi kerja cikgu dalam membuat pentaksiran bilik darjah nanti. Oh ya, bercakap pasal pentaksiran bilik darjah, kami juga menyediakan satu bahagian bonus untuk cikgu iaitu lembaran PBD. Lembaran PBD ini adalah latihan yang disediakan khas berdasarkan standard prestasi dalam DSKP, matematik dan matematik tambahan. Cikgu boleh mendapatkannya di bahagian akhir buku dalam naskah guru. Baiklah, sekarang cikgu lihat contoh di skrin cikgu. Setiap lembaran PBD dimulakan dengan satu jadual yang menunjukkan kolom tahap penguasaan dan kolom tafsiran. Dengan ini, cikgu tahu latihan dalam lembaran ini merangkumi TP yang mana satu. Setiap soalan dalam lembaran ini juga ada tag TP yang berkenaan, jelas dan mudah difahami, betul tak?
Kami nak ingatkan di sini, soalan dalam lembaran PPD untuk matematik merangkumi TP1 hingga TP6, tetapi bagi matematik tambahan ianya merangkumi TP4 hingga TP6 saja. Lembaran PPD ini hanya untuk naskah guru saja. Untuk edisi murid tak ada ciri ni ya cikgu. Kalau cikgu nak berikan latihan kepada murid, macam ni caranya. Cikgu buka halaman kandungan buku, dekat situ cikgu akan nampak kod QR dan juga pautan. Cikgu boleh scan kod QR ini ataupun typekan pautan ke dalam browser internet untuk dapatkan fail PDF bagi lembaran PPD tersebut. Fail PDF ini tidak mengandungi jawapan seperti yang ada dalam buku tu tau cikgu. Jadi cikgu boleh print dan berikan kepada murid terus. Jawapan bagi lembaran PPD juga boleh didapati dengan scan kod QR. Kalau nak buat kelas dalam talian lagi senang. Cikgu email ataupun buat assignment di sesi Google Classroom dengan menggunakan fail PDF tadi. Satu tips untuk cikgu, fail PDF yang dimuat turun itu akan mengandungi kesemua halaman tau. Jadi kalau cikgu nak asingkan fail PDF itu, ada caranya. Video tutorial untuk asingkan PDF disediakan di kotak description kat bawah ni. Kalau cikgu tak faham, tengoklah video tu. Cikgu juga boleh memuat turun PDF file bagi lembaran PPD dengan jawapan dengan hanya mengimbas kod QR yang berwarna biru ini di dalam naskah guru. Buku ini juga tersedia halaman rekod pencapaian pentaksiran murid untuk penggunaan cikgu merekod prestasi pencapaian murid. Bahagian ini terletak di depan buku. Untuk memuat turun halaman ini dalam bentuk PDF, cikgu imbas je kod QR ni. Seterusnya, buku ini juga menyediakan latihan berformat SPM terbaru. Soalan-soalan dalam praktis SPM ini merangkumi kertas 1 dan juga kertas 2. Praktis SPM juga disediakan dalam bentuk PDF. Cikgu boleh imbas kod QR ini untuk mendapatkannya. Cikgu boleh menggunakan fail PDF praktis SPM ini untuk murid dan menghantarnya melalui email ataupun buat assignment di Google Classroom. Terdapat teks soalan mirip SPM di dalam halaman praktis SPM seperti yang ditunjukkan ini. Tujuannya adalah untuk murid membiasakan diri dengan corak soalan dalam peperiksaan SPM nanti. Bagi buku modul lemma matematik tambahan, selain daripada soalan praktis SPM dalam buku, kami juga menyediakan latihan tambahan kepada murid. Cikgu cuma perlu imbas saja kod QR ini, jadi cikgu akan dapat satu fail PDF untuk praktis SPM ekstra yang disusun mengikut bab. Jawapan turut disediakan, cikgu perlu scroll ke bawah fail tersebut sampai jumpa jawapan. Untuk pelaksanaan PDPR, cikgu emailkan saja latihan kepada murid anda. Mudah kan? Sekarang kita lihat sudut kebat pula. Dalam ini terkandung soalan kebat yang dapat merangsang pemikiran murid. Cikgu nampak tak kod QR ni? Cikgu imbas kod QR ini dan cikgu boleh dapatkan soalan kebat ekstra. Jawapan untuk soalan kebat ekstra ini juga disertakan untuk memudahkan cikgu menyimak jawapan. Ini satu lagi ciri istimewa yang terdapat dalam buku modul lemma. Dekat bawah halaman sudut kebat ini terdapat satu kod QR iaitu online quick quiz. Di bahagian ini merupakan soalan-soalan ringkas yang boleh dijawab di dalam talian. Cikgu dan juga murid boleh scan kod QR ini dengan smartphone masing-masing, kemudian jawab soalan yang dipaparkan dalam skrin. Klik button submit answers, kemudian markah dan jawapan yang betul akan diberikan terus kepada pengguna. Senang kan? Cikgu boleh meminta murid-murid membuat latihan dalam online quick quiz ini selepas mendapat markah, screenshot dan hantarkan kepada cikgu. Ini adalah cara untuk cikgu laksanakan PDPR. Selain itu, buku modul lemma menyediakan satu set pra SPM bagi buku tingkatan 4 dan satu set kertas model SPM bagi buku tingkatan 5 yang masing-masingnya ditulis berdasarkan format pentaksiran SPM yang terbaru. Oh ya cikgu, selain itu jawapan lengkap untuk semua soalan telah disediakan di dalam buku ini. Cikgu juga boleh melihat jawapan dengan mengimbas kod QR seperti ini di dalam halaman kandungan buku. Kalau cikgu tak nak imbas kod QR, cikgu boleh menaik pautan yang diberikan ini ke dalam browser internet untuk mendapatkan jawapan. Best kan buku ni? Selamat mencuba!